Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah dapat kita meneruskan pengajian kita dalam kitab Apa Arti Saya Menganut Islam. Kita telah menamatkan pengajian kita dalam peringkat yang pertama dan kita telah juga memasuki bahagian yang kedua dalam kitab ini, iaitulah bab yang pertama, saya mesti hidup untuk Islam. Kita hidup untuk Islam. Sambungan dalam bab yang kedua ini pula, saya mesti meyakini bahawa bekerja untuk kemenangan Islam, bekerja untuk menyebarkan Islam ini adalah suatu kewajipan dalam hidup seorang Muslim. Jadi kita memahami dalam kerja ini bahawa setiap orang di kalangan kita adalah pendakwah. Setiap orang di kalangan orang Muslim sendiri adalah merupakan orang yang bertanggungjawab, al-amiru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Jadi kalau kita nak tunjuk orang tu, tunjuk orang ni, akhir sekali kita terlepas. Ni bukan kerja saya, ni kerja ustaz. Ni kerja Pak Imam. Yang ni kerja orang ni. Akhir sekali mana kerja awak? Kerja saya tak ada. Jadi kita kena memahami bahawa Islam ini berkembang melalui pengikut-pengikutnya, berkembang melalui pendukung-pendukungnya, berkembang melalui orang yang membawa Islam ini ke mana sahaja mereka pergi. Sama ada kita tonjolkan Islam ini melalui pengajaran, tonjolkan Islam ini melalui tingkah laku kita, akhlak, ataupun apa saja yang kita boleh tunjuk kemukakan kepada alam, pada masyarakat, bahawa agama yang kita bawa ini adalah merupakan rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat kepada sekalian alam. Jadi bagaimana kita nak memahami isu saya wajib bekerja untuk Islam ini? Memahami konsep ini melalui 5 perkara, 5 asas yang perlu kita kena faham, iaitulah dari sudut beberapa prinsip yang asas. Dari sudut mabda', bahasa Arab kata mabda', dari sudut prinsip pun kita sebagai seorang Islam, kita kena tahu bahawa kita kena bekerja untuk Islam. Kemudian dari sudut hukum, dari sudut keperluan darurah, dari sudut seorang dan juga berjamaah, dan dari sudut manjahada fa innama yujahil nafsih, siapa yang bekerja maka dia bekerja untuk dirinya juga. Tengok dalam naskah yang kita ada ni, iaitulah pada muka surat 113. Sebenarnya beramal untuk Islam dalam erti kata yang sebenar ialah untuk melahirkan individu yang mencerminkan akidah dan akhlak Islam. Ini dipanggil sistem pendidikan. Kita nak lahirkan orang yang kita lahirkan itu sebagai seorang yang nampak dia punya akhlak, dia punya kedudukannya sebagai seorang Muslim. Kalau sekat nak lahir anak saja, kemudian kita tak beri akhlak pada dia, maka tak ada bezalah kita dengan orang yang makhluk lain yang beranak tu. Orang lain bahkan dia lebih beranak, lebih rajin daripada orang lagi. Melahirkan masyarakat yang berpegang teguh dengan pemikiran dan cara hidup Islam, yang seterusnya menegakkan sebuah daulah ataupun negara, pemerintahan yang melaksanakan Islam sebagai syariat perundangan, peraturan dan perlembagaan hidup, serta memikul amanah dakwah yang menjadi petunjuk dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia ini. Seluruh amal ini dan lain-lain keperluan untuk amalan ini serta lain-lain perkara yang berkaitan yang dituntut oleh amal ini adalah satu tuntutan syariat. Jadi kita kena buat. Nak didik orang, kena ada sekolah, kena buat sekolah. Nak didik orang, kena ada masjid, maka kena ada masjid. Nak ada tempat, tak ada guru, tak jadi, kena ada. Jadi semua prasarana ini adalah merupakan pelengkap kepada melahirkan manusia yang beriman kepada Allah, yang memahami, mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajipan melaksanakan ini tidaklah gugur kecuali setelah tegaknya satu kuasa yang dapat mengendalikan tanggungjawab ini dan memelihara urusan kaum muslimin.
Hari ini urusan kaum muslimin masih lagi tidak begitu jelas duduk di tangan siapa. Mungkin dengan ada peraturan-peraturan ini duduk di pejabat, duduk di orang tu orang ni, tapi kita kena tahu bahawa melahirkan daulah Islamiah ataupun pemerintahan Islam ini adalah merupakan tanggungjawab semua orang. Selagi kekuasaan ini tidak wujud, maka seluruh kecuaian atau kecacatan para petugas amal Islam dan kecuaian orang yang tidak turut serta dalam kerja-kerja ini menurut pandangan Islam adalah satu dosa yang tidak akan hilang, melainkan orang-orang Islam bersegera bangun memikul tanggungjawab. Jadi kerana itulah kita kata, kita mula tak sejauh lah dalam keluarga kita. Kita mula dalam qaryah kita. Jadi qaryah kita ni nak letak kepada siapa bersalah? Kalau orang dalam qaryah ni tak solat, orang dalam qaryah ini banyak gejala-gejala yang timbul. Jadi kita kena kata semua orang yang ada dalam kampung kita ni semua bertanggungjawab. Tak boleh nak kata ini pun AJK masjid ni tak tanggungjawab. AJK masjid tanggungjawab dan dengan masjid dia. Daripada masjid kecil jadi besar, kan? Daripada masjid tak ada aktiviti, kita penuhkan dengan aktiviti. Tapi masyarakat pula yang menjauhkan diri daripada aktiviti yang kita buat. Jadi siapa yang bersalah? Nak kata orang ni, maka jawabnya semua yang tidak berterlibat, maka dia bersalah. Di antara bukti-bukti yang menguatkan bahawa beramal untuk Islam adalah wajib dan ianya bersifat taklifi. Taklif maknanya difardukan, tanggungjawab. Bukannya tanggungjawab yang diperintahkan secara sukarela, tatawuan, dapat dilihat dengan yakin daripada beberapa sudut. Sudut yang pertama iaitulah wajib dari sudut al-mabda, dari sudut prinsipnya wajib. Beramal atau bekerja untuk menegakkan seluruh ajaran Islam pada prinsipnya adalah wajib, kerana beramal atau bekerja adalah tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seluruh manusia, didahului oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, kemudian ke atas manusia seluruhnya sehingga ke hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang menjadi bacaan kita setiap masa, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi surah wal asri ini menjadi bacaan kita setiap masa dan waktu. Kadang-kadang orang buat surah wal asri ini pasal apa? Sebab bila mari lepas mesyuarat baca wal asri. Tujuannya pasal apa baca wal asri? Sebab dia nak sindir orang yang mari lambat tu. Mana wal asri awaknya? Setengah mesyuarat baru mari, dekat nak habis baru sampai dia. Nah, itu tujuan dia. Kalau nak kira, tak ada lah setiap kali itu kena baca, tapi lebih kepada motivasi kepada orang itu sendiri. Jadi dalam ayat ini dia naknya allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Mana orang yang bekerja, beriman dan bekerja. At-tawasi bil haqq, tawasi bis sabri. Ini orang kerja. Kalau tidak cakap beriman seorang saja, tak bekerja, tak berwasiat, bermakna orang ini tidak bertugas. Tengok dalam firman Allah Ta'ala lagi, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan, bererti kamu tidak menyampaikan risalah. Rasul telah diperintahkan, kamu terima wahyu, kamu mesti menyampaikan risalah ini. Tak kalau setakat terima wahyu saja, kemudian Rasul tak buat kerja, tidak menjadi matlamat untuk terima wahyu sebagaimana yang sepatutnya, iaitulah menerima wahyu dan beramal serta menyampaikan kepada masyarakat. Kita hari ini terima atau tak terima? Kita terima. Kita juga menerima tugas. Dia kata bila kita terima wahyu, kita tak terima wahyu, tapi kita telah sampai kepada kita wahyu yang telah disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ada di tangan masing-masing. Alhamdulillah. Nak kata zaman kita duduk zaman mana lagi kalau tidak di zaman yang orang semua belajar. Di antara tanda kiamat nanti dipanggil kasratul qalam, banyaknya penulisan. Tapi menjadi amalan tak menjadi amalan, maka itu yang jadi persoalan hari ini. Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan, baligh ma unzila ilaik. Jadi kita pun sama juga, bila kita terima ilmu yang kita belajar ini, maka menjadi tanggungjawab kepada kita supaya menyampaikan ilmu ini pula kepada orang lain yang tak sampai kepada mereka. Dalam firman yang lain,
Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah menerangkan kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Jadi ayat ini memberi amaran, siapa yang tahu kebenaran tak sampaikan, maka orang ini termasuk di kalangan golongan yang dilaknat oleh Allah dan semua makhluk melaknat kumpulan ini. Ini kerja-kerja yang menunjukkan kepada dari sudut prinsip manusia ni kena menerima tanggungjawab menyampaikan, kena menerima tanggungjawab memberi dan bekerja. Kalau tidak, agama ini akan terhenti setakat itu saja. Itu 3 ayat yang kita baca. Surah Al-Baqarah ayat 159, ya ayyuhar rasul tadi, Al-Maidah ayat 67. Kemudian kita berpindah kepada hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman. Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, kita nampak mungkar ada, orang buat mungkar depan mata kita, kita lihat, tengok, maka wajib kita kena cegah. Itu pasal tu Nabi kata man ra'a minkum, dia tengok. Kalau benda yang lepas dah, sudah terjadi dah, lama dah orang itu, 10 tahun lepas buat benda mungkar, jadi kita nak cegah lagi ke tak? Tak cegah dah lah, sebab benda berlaku dah. Maka kita kena sitir, tutup rahsia tersebut. Ini yang dipanggil man satara musliman satarahullah. Siapa dia tutup keaiban seorang muslim, Allah tutup keaiban dia. Mana benda yang berlaku lepas. Tapi zaman kita hari ni, yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mungkin 100 tahun lepas pun, kalau kamu duduk dalam suasana-suasana tertentu, sah orang akan bongkar balik apa yang dibuat dulu. Nah, itu tidak kerja kita. Iaitulah mencegah kemungkaran yang berlaku sekarang, berlaku depan mata kita, berlaku yang kita nampak dan kita tahu dia ni buat kemungkaran, maka wajib kita kena cegah ketika itu dengan martabat yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri kepada kita 3 peringkat. Biadihi, dengan tangan. Biasanya nak guna tangan ini ikut kemampuan. Kalau kita mampu pergi cegah, cegah. Kalau tak mampu, itu terpaksalah kena pergi maklumkan kepada pihak berkuasa, pejabat agama yang akan buat tindakan. Fa'alam yastati' fa bilisan. Tak mampu kita, bukan kerja, bukan bidang kuasa kita boleh merusakkan alat-alat kemungkaran ini, maka kita boleh juga dengan lidah kita bagi tahu, saudara, benda ni tak baik, benda ni mungkar, benda ni dilarang dalam Islam, larang. Kemudian yang ketiga ini, peringkat yang ketiga dia panggil ingkarul qalbi, iaitulah bertindak dengan hati. Maka ini tak ada siapa atas dunia ini yang tak mampu buat. Orang yang tak mampu buat iaitulah orang yang memiliki hati yang sudah mati, yang tidak peka dengan isu yang berlaku, baru tak mungkar. Karena itu Nabi kata wazalika adhaful iman, ini adalah merupakan orang yang paling lemah imannya, dia engkar dengan hati tapi masih ada iman. Dalam riwayat lain dia kata walaysa wara'a zalik, lepas pada itu tak ada iman lagi bagi orang yang tak cegah dengan mungkar walaupun dengan hati. Maka para jemaah, menjadi kewajipan kepada kita hari ini, bila kita tengok kemungkaran, wajib kita engkar dengan hati kita. Paling darjat yang paling rendah, engkar. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah, macam ni kau orang buat, apa ini maksiat, apa ini kemungkaran, kena kata. Kemudian kalau mampu lagi, buat. Hari ini mungkin nak melahirkan engkar kita kepada benda mungkar lebih senang daripada zaman dulu. Iaitulah sekurang-kurangnya kita boleh tulis dengan alat-alat yang ada ni, kita kata ini satu perbuatan mungkar yang wajib dibantah, yang sepatutnya dihapuskan. Jadi barulah kita bertanggungjawab, paling tidak pun di peringkat yang paling rendah sekali. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim, hadis rawahu Muslim. Jadi hadis ini jelas, panjanglah tentang perbahasan mungkar, ingkar mungkar ni, bukan di sini tempat dia. Yang kita naknya bahawa nak ikrar dari sudut prinsipnya bahawa bertindak mencegah kemungkaran ini adalah suatu tuntutan. Dalam riwayat yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas innallaha yaqulu lakum muru bil ma'ruf
wanhau 'anil munkar qabla an yad'unani fala astajibu lakum wa tas'alunani fala u'tikum wa tastansiruni fala ansurukum. Wahai manusia, sungguhnya Allah berfirman kepadamu, suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari kerja-kerja mungkar sebelum tiba suatu waktu di mana kamu meminta, berdoa, lalu aku tidak lagi menerimanya, dan kamu mohon pertolongan lalu aku tidak menolong kamu lagi. Jadi hadis ini lafaz dia berbagai-bagai. Dalam At-Targhib At-Tarhib mengatakan hadis ini hasan li ghairihi, dari sudut sananya riwayat Ibnu Majah dengan Ibn Hibban dengan sanad hasan li ghairihi. Kemudian diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita ummati tahabu an taqula liz-zalimi ya zalim, faqad wuddi'a min." Apabila engkau melihat umatku takut untuk berkata kepada orang yang melakukan kezaliman, orang buat zalim kita tak berani nak kata. Nak kata macam mana? Zalim, berani nak kata? Yang tapak dia, tak? Kita tengok kezaliman hari ini banyak peringkat. Kezaliman seperti yang dibuat oleh Yahudi kepada Palestin, itu jelas cara dia. Dan Yahudi pun kena lawan dengan cara berlawan dengan Yahudi. Puak-puak singa di Syria, Al-Assad, dia buat pembunuhan kepada ahli sunnah di Syria dengan cara dia. Hari ni yang terbaru ni pula ni, apa nama negara ni? Tak tahu. Dia ada untuk masjid yang larang agama Islam. Betul ke cerita tu? Mutawatir dah. Masih lagi ada kata betul, kata menafikan. Wallahu alam, kita harap berita itu tidak betul, kerana tidak ada atas dunia ini orang yang menghalang agama Islam. Kerana agama Islam ni agama yang bawa perdamaian, yang bawa keamanan, bukan bawa permusuhan. Tapi kalau nak halang, nak tangkap golongan-golongan yang mereka tuduh teroris yang duk bom sana sini, itu lain. Tapi kalau nak halang agama, lah. Dan mereka tidak akan berjaya sama sekali. Tidak akan berjaya kalau nak halang Islam secara keseluruhan, tak mungkin. Inna dina indallah Islam. Islam ini ada tuan dia. Tengok Abdul Muttalib, tok Nabi, sewaktu Abraha nak serang Mekah. Dia tahu, dia kata, aku tuan kepada unta, tapi Kaabah ini ada tuan dia sendiri. Kalau orang jahiliah pun tahu ada tuan, tak menasabahlah puak-puak tu tak tahu bahawa agama ini ada tuannya. Jadi insya-Allah kita harapkan suatu akan terserlah sesuatu ataupun mereka dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla kalau benar apa yang mereka lakukan. Jadi dalam riwayat ini, apabila orang umat ini takut nak kata kepada orang zalim, wahai si zalim, tak kira lah kata dengan apa pun, katalah dengan mengikut suasana yang ada. Faqad wuddi'a minha, maka orang itu selamat tinggallah. Kita boleh ucap selamat tinggal kepada orang itu. Mana orang ni tak lemah sangat lah. Nak kata kepada orang zalim tak berani. Cuma hadis ini diriwayat oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Ramai ulama mengatakan sanadnya dhaif. Cuma Al-Imam As-Suyuti dengan Syekh Ahmad Syakir mengatakan hadis ini sahih. Boleh tandalah kepada para pendakwah, sekurang-kurang pun kita berhati-hati kerana khilaf ulama dalam mentashih dan mentadhaifkan hadis ini. Itu dari sudut mabda. Dari sudut mabda, yakni prinsip umat ini duduk di mana kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna wa tanhauna. Ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar. Mana dalam isu ini, kalau kita letak dalam prinsip asas kerja umat ini, maka menjadi kewajipan yang pertama kepada kita, mesti bekerja, mesti bertindak untuk mengembalikan masyarakat ke atas landasan yang benar, iaitulah mengikut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berpindah pula kepada dari sudut hukum. Bagaimana pula dari sudut hukum bekerja untuk Islam ini? Main-main ke, boleh pilih ke mesti kena buat. Beramal untuk Islam adalah wajib dilihat dari sudut hukum, kerana tidak berjalannya syariat Allah di atas muka bumi dan penguatkuasaan sistem dan undang-undang ciptaan manusia ke atas masyarakat manusia mewajibkan umat Islam bekerja untuk menegakkan syariat Islam dan mengembalikan cara hidup Islam. Umat Islam juga wajib bekerja supaya manusia tunduk mengabdikan diri kepada Allah di dalam i'tiqad, dalam akidah keyakinan, dalam sudut akhlak, dalam sistem hidup mereka,
berdasarkan dalil daripada Al-Quran yang menyebut fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ayat ini jelas. Fala wa rabbik, dia bersumpah di sini, maka demi Tuhan kamu. Mereka, siapa mereka? Pada hakikatnya belum lagi beriman sehinggalah mereka menjadikan kamu, jadi Nabi SAW, sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Itu syarat. Seorang itu kalau dia mengaku beriman sekalipun, kita tidak boleh confirm betul-betul dia beriman sehingga dia menerima Islam, menerima hadis Nabi SAW sebagai pemutus dalam dia. Quran kata halal, kita halal. Hadis kata halal, halal. Quran dengan hadis kata mungkar, mungkar. Tak situ. Itu darjat yang pertama. Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Yang kedua, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap keputusannya. Ni kalau kita terima, Quran kata zakat wajib. Wajib. Habis sudah bayar zakat, cetung masa. Muncul kata orang. Sebab apa? Allah, habis dalam duit saya bayar zakat. Ini yajidul harajan ke tak jadi? Rasa haraj. Dalam hati dia rasa berat bayar zakat, maka orang ini belum beriman. Sama juga bila kita tengok apa-apa undang-undang yang diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba kita tidak menerima, bermakna orang ini tidak benar-benar beriman sehingga dia terima undang-undang Allah dengan hati yang terbuka. Hari ini berat kalau tengok kepada filem, video pendek yang dibuat oleh beberapa anak orang, saya rasa anak orang Islam. Sebab kita tak kenal, tak boleh nak share dah muka dia tu. Kalau tak pakai tudung dengan macam-macam. Berlakon memperli undang-undang jenayah dalam Islam. Kita nak kata apa macam ni? Bukan kerja kita menjatuhkan hukum, tetapi perbuatan mereka menghina, memperli undang-undang Islam. Ini menunjukkan bahawa orang ini tidak menerima apa yang telah diputuskan oleh Allah dengan Rasul. Jadi ayat ini berat. Tengok Tuhan kata, fala wa rabbika la yu'minun. Kita sendiri hari ini kita boleh mizankan, timbangkan kedudukan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Bila terima ini hukum Allah, kita terima. Terima, bukan sekadar terima dengan hati yang tidak rasa susah hati. Tapi kalau terima juga tapi tak senang hati lah. Subhanallah. Saya tengok bila negara Brunei mengisytiharkan dalam masa haji baru ni kan, bahawa mereka akan laksanakan undang-undang Islam. Yang kritik siapa? Yang kritik Brunei siapa? Anak-anak orang Islam. Tak sesuai dengan masa, kenapa pilih? Habis undang-undang orang putih yang digubah oleh Lok Rek 50 tahun dulu sesuai. Orang putih tanya kita, orang Melayu terima tak terima? Tanya. Tak pernah tanya. Kenapa kita tak pertikaikan hal ni? Tapi bila sebab berkait dengan Allah, kita pertikai. Ya? Belum buat lagi sudah dipertikaikan. Tak betul, tak betul. Baikilah kalau tak betul. Kalau awak memang intelek, ahli akademik betul-betul, ya, tunjuk di mana kesilapan, bawa dalil, bawa bukti, insya-Allah mereka akan boleh terima. Ni belum buat lagi tu dah kritik dah. Tak boleh buat, tak boleh. Habis bila nak boleh buat? Nak tunggu orang putih mari buat undang-undang Islam? Ajaib. Ini peringkat ayat ini, Suratul Nisa ayat 65. Para jemaah kena balik tadabbur betul-betul. Allah Taala sebut di sini, tengok 3 peringkat. Yuhakkimuka, satu, jadikan hakim Quran dengan hadis. Kemudian la yajiduna fi anfusihim, tak ada perasaan dalam hati mereka susah hati dengan undang-undang Islam. So apa ni? Wa yusallimu taslima, dan mereka hati mereka tidak berat. Kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Yusallimu taslima, menerima undang-undang ini dengan sepenuhnya. Barulah 3 syarat ni kalau sempurna, barulah sempurna kedudukan orang itu dengan agamanya sendiri. An-Nisa 65. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tentang sesuatu apapun yang kamu berselisih, maka keputusannya terserah kepada Allah. Yang mempunyai sifat-sifat demikian itulah Tuhan, Allah Tuhanku, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Ya. Jadi apa-apa yang kita selisih, balik kepada Allah Azza wa Jalla.
Karena itulah ada orang yang sibuk tanya dia, Ustaz, macam mana pula timbul isu muzakarah? Saya kata, saya di antara orang yang bersetuju muzakarah. Kita tengok siapa yang betul, siapa yang salah, ataupun siapa yang lebih dekat kepada Quran dengan hadis, maka menjadi kewajipan untuk kita mengikutinya. Kenapa tak boleh muzakarah? Fir'aun dengan Nabi Musa pergi, izhaba ila fir'auna innahu tagha, pergi jumpa Fir'aun. Fir'aun tahu Tuhan suruh pergi berdebat dengan Fir'aun, pergi bermuzakarah dengan Fir'aun. Sama-sama orang Islam tak boleh muzakarah. Ajaib kan? Ini kita kata, itu saya kata, benda macam ni jangan sempit, kita perluaskan. Apa saja isu atas dunia ni semuanya boleh diperbincangkan dengan adab-adabnya, dengan peraturannya. Begitu juga dengan firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang yang kafir. Surah Al-Maidah 45, faulaika humuz zalimun. Ayat yang ke-47, faulaika humul fasiqun. 3 kali Tuhan bagi amarannya. Orang yang tak terima hukum Allah, menolak, maka orang ini sama ada dia kafir, sama ada dia zalim, sama ada dia fasik. Dalam keadaan-keadaan yang tertentu, kita kena belajar tafsir ayat ini, bagaimana keadaan apabila menegakkan masyarakat Islam dan melaksanakan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah itu hukumnya wajib, maka kerja-kerja yang membawa kepada kewujudan masyarakat Islam yang terlaksananya hukum Allah turut menjadi wajib berdasarkan kepada kaedah syarak. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tulis bahasa Arab tu, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna, bahawa sesuatu perkara tidak dapat disempurnakan sesuatu yang wajib, melainkan dengan dia maka dia jadi wajib. Ini kaedah ni, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Benda wajib tapi nak sempurnakan dia tak boleh, maka wajib. Alat yang nak menyempurnakan tu kena jadi wajib juga. Macam kita kata hari ni, kita nak basuh, kita nak solat, ya, nak solat kena ada wudu, wudu syarat. Jadi oleh kerana wuduk ni perlu kepada air, maka menyediakan air itu satu kewajipan. Dia berbeza dengan benda tak sempurna, benda wajib, kecuali dengan dia maka dia jadi wajib. Tapi mala yatimul wujub, benda yang tak jadi wajib, benda tak jadi wajib tapi kita nak suruh jadi wajib, itu tak wajib. Boleh main sikit usul fiqh ni panggil ni. Contohnya zakat. Zakat ni dia punya nisab paling minimal zakat, saya tak tahu di negeri ni berapa. Kalau di Kelantan kita punya zakat 13,000 zakat, 13,200 dia punya nisab. Kita ada duit 10,000 ya ada. Simpan daripada awal tahun, daripada Ramadan tahun lepas sampai Ramadan tahun ni tak naik-naik, duit 10,500 tu ya. Tak cukup 13. Maka tidak wajib kita kena pergi bekerja overtime siang dan malam, jual kaki 5, kaki atas pun nak suruh cukup 13,000 sebab nak bayar zakat. Tak wajib. Perkara yang tak jadi wajib, kan? Perkara yang tak jadi wajib lagi, maka kita tak payah pergi berusaha biar jadi wajib. Contohnya nisab zakat tadi. Tapi benda yang dah memang wajib, tak sempurna wajib ini tak boleh kita buat kecuali dengan ada benda tu, maka menjadi wajib. Contohnya kewajipan melaksanakan syariat Allah atas muka bumi. Wajib. Allah Ta'ala perintahkan, fala wa rabbika la yu'minun. Maka menjadi kewajipan kita bekerja untuk terlaksananya perkara yang tersebut. Tapi kalau benda yang lain tadi tak cukup nisab, nak suruh jadi sukuk baru nak jadi wajib, lah kita tak payah wajib. Hari ni nak pergi haji, Allah kata man istata', bagi orang yang mampu pergi haji, kan? Kita tak mampu, habis kita bekerja siang malam nak suruh jadi mampu. Tidak syarat. Kalau kau bekerja nak pergi untuk nak, tak apa, tapi bukan jadi kewajipan. Itu berbeza di antara ma la yatimul wujub illa bihi laisa biwajib, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini kaedah yang biasalah kita selalu dengar orang buat kuliah, buat ceramah, tapi kadang-kadang payah juga kan. Sebahagian besar dari negara umat Islam, kalaupun tidak dapat dikatakan seluruhnya diperintah oleh sistem ciptaan manusia yang merupakan campur aduk dari sistem undang-undang Rom, Yunan, Perancis, kalau kita sini British, di Indonesia Belanda, apalah panggil atas dunia ni pun, dan lain-lain. Demikian juga sistem ekonomi yang menguasai negara-negara tersebut
adalah sistem kapitalis dan sosialisme. Inilah sebab yang menuntut umat Islam menyusun gerak kerja untuk meruntuhkan sistem jahiliah dalam bentuk seperti ini, dan kewajipan mengembalikan kehidupan Islam adalah menjadi fardu ain ke atas setiap muslim sehingga kepimpinan dan kekuasaan kembali ke pangkuan Islam. Tapi dengan kita bekerja dengan cara dakwah, dengan cara mengajak orang, memberi kefahaman kepada masyarakat supaya dapat ini. Kita kadang-kadang nampak satu benda tu baik. Bila satu-satu negara berkembang baik, ekonomi dia naik baik, kan, gaji pun naik, tak apalah, itu rezeki orang tu, boleh gaji besar, Tapi apakah ekonomi yang dibangunkan itu berlandaskan Islam ataupun bercampur dengan kapitalisnya, dengan ribanya, dengan apa? Maka kalau tak sempurna, wajib lagi orang di kawasan itu bekerja untuk menghapuskan riba, menghapuskan, meruntuh sistem jahiliah seruntuh-runtuhnya. Kita tak boleh nak seronok tengah jalan je. Oh, hebat dia ni. Hebat setakat mana? Hebat di atas landasan riba? Lah. Hebat di atas landasan yang tidak disyariatkan oleh Allah? Tidak. Kita kata mesti bekerja, wajib bekerja sehingga selesai masalah yang tersebut. Selain dari itu, masih banyak kewajipan-kewajipan syariah yang pelaksanaan dan amalan bergantung kepada adanya kekuasaan, adanya khilafah, imam. Sedangkan pelantikan imam itu sendiri sangat bergantung kepada wujudnya kekuasaan Islam. Jadi sekarang ini kita tidak ada imam muslimin yang besar, khilafah tidak ada. Yang kita adanya iaitulah imam yang kecil-kecil yang memerintah beberapa daerah, beberapa kawasan yang ada. Oleh itu, seluruh undang-undang yang berhubung dengan sistem-sistem Islam, sama adalah bidang masyarakat, ekonomi, siasah, bahkan semua undang-undang yang berhubung dengan hukum kanun keseksaan yang disebut dengan nama undang-undang jenayah syariah, ataupun yang popular sekarang dengan nama hudud, peperangan, jihad, gencatan senjata, perjanjian, muamalah, dan semua bidang ini mestilah dilaksanakan di atas dasar Islam. Itu dua. Dari sudut hukum, kita wajib bekerja untuk melaksanakan syariat Islam ini. Selagi tidak terlaksana, maka kita kena bekerja. Yang ketiga, wajib dari sudut tuntutan, dia panggil ad-darurah. Dari sudut tuntutan syariatnya pula, macam mana kita nak memahami tuntutan ini? Beramal dan bekerja untuk Islam merupakan suatu kewajipan dilihat dari sudut tuntutan untuk menghadapi cabaran-cabaran zaman kini dan serangan-serangan musuh Islam. Ianya adalah satu kewajipan kerana dengannya dapat menyekat penularan pahaman kebendaan dan etis yang tidak percaya kepada Tuhan, yang berusaha menggugat kewujudan Islam. Hari ini pahaman kebendaan disebut dengan nama materialisme. Pahaman apa, sebutlah segala jenis pahaman yang banyak atas dunia ini, semuanya pahaman yang menggugat. Jadi kalau kita tidak ada boleh menyekat benda ni, berat kita. Sekiranya dilihat dengan pemerhatian yang teliti kepada nasib yang dialami oleh negara-negara umat Islam hari ini, maka sudah pasti ia menjadi bukti menguatkan lagi tuntutan supaya ditegakkan pemerintahan Islam. Bahkan tuntutan tersebut adalah tanggungjawab yang wajib di syariah, di mana umat Islam tidak seharusnya berdiam diri dan memandang ringan. Kita dapati banyak negara-negara umat Islam yang mengadu dan merintih dengan penuh penderitaan kerana dikuasai oleh keserakahan orang-orang bukan Islam yang kafir, sebagaimana dialami oleh rakyat Palestin. Umat Islam kita di Palestin berhadapan dengan Israel, Yahudi. Kashmir, Eritrea, Bukhara, Samarkand, apa mungkin zaman dia lah. Zaman kita hari ni pula Rohingya, Syria sekarang ni. Mungkin sebahagian daripada isu yang berlaku di Mesir pun termasuk dalam perkara-perkara yang sedemikian, hasil daripada tekanan-tekanan daripada orang kafir, campur tangan mereka yang menyebabkan orang duduk di sini. Ataupun manakala beberapa golongan lain pula menderita kerana cengkaman kuasa golongan minoriti yang berniat jahat ke atas umat Islam, mereka memerintah umat Islam dengan kekuatan besi dan api. Dahsyat, tengok apa yang berlaku di Rohingya. Kalau benar apa yang berlaku di Angola, harap tak tahu lah siapa dia boleh sahkan cerita ni. Yang duk baca internet hari-hari pun sekali nafi, sekali ulama tu kata dok orang ni, sekali nampak istingkar di sudut antarabangsanya, dan mana nak hapuskan seluruh. Ataupun tak usah kata pemerintah lain-lain lah, dalam negara umat Islam sendiri yang diperintahkan oleh orang Islam yang pergi haji juga, kadang-kadang pakai piyah juga, tapi cengkaman kuat kepada orang Islam sendiri. Jangan buat undang-undang Islam, kalau tidak kita dulu lawan. Siapa nak buat? Nah, ini semua ni ancaman-ancaman
Kita dapati juga beberapa bahagian dari negara umat Islam yang lain mengadu mengenai penderitaan mereka yang disebabkan oleh kekuasaan parti-parti puak kiri yang terdiri dari sosialis dan komunis ataupun puak kanan yang berpahaman kapitalis dalam negara mereka. Begitu juga keadaan hidup di beberapa tempat yang lain yang berada dalam suasana pertumpahan darah yang hebat, hasil dari perebutan kuasa antara puak kiri dan puak kanan, dan hasil juga daripada perbalahan-perbalahan mazhab seperti yang berlaku di antara puak Syiah dengan puak Sunni. Ini pun meletup juga. Karena itulah kemarahan Syiah dalam kawasan kita ini satu perkara yang tak boleh dipandang remeh, dan wajib kita kena penjelaskan kepada masyarakat tentang penyelewengan dan bahaya yang berlaku ini. Selain dari hal-hal yang disebut di atas, sebenarnya secara amnya wilayah umat Islam rata-rata hidup dalam keadaan sesak serta kucak-kacir, sama dalam bidang politik, kemasyarakatan ataupun ekonomi. Mereka hidup dalam keadaan keruntuhan akhlak, nilai, aliran, pemikiran dan pegangan dan keyakinan. Di antara yang paling dahsyatlah kita tengok hari ini dari sudut akhlak dan dari sudut etika. Masuk dalam etika kerja sekalipun, nampaknya umat Islam hari ini duduk dalam keadaan yang begitu dahsyat, terutama sekali dalam bidang rasuah. Dalam bidang rasuah boleh tahan. Umat Islam di antara negara yang tinggi dia punya indeks rasuah. Allahu Akbar. Tengok, dalam semua keadaan ini serta yang lain menguatkan betapa perlunya amal Islami sekalipun secara darurah dari menyahut cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Islam, sama dari kuasa-kuasa penjajah maupun kekuatan negara-negara asing atau cabaran dari dalam yang berpunca daripada kuncu-kuncu tali baru musuh Islam dan yang ada dalam negara Islam sendiri. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama ini semata-mata untuk Allah. Jadi fitnah di sini iaitulah fitnah dalam agama, di mana umat Islam tidak dibenarkan duduk dalam negara Islam sendiri, tidak dibenarkan berpakaian seperti orang Islam. Tak benar. Berapa banyak kita ni, saya baru ya jumpa dengan sekumpulan anak-anak orang Islam yang tidak dibenar menutup aurat. Kat mana? Tak benar. Saya tanya dia, awak nak tutup aurat? No. Habis? Kenapa tak tutup? Dia kata memang peraturan tidak membenarkan. Atas kapal terbang boleh tutup aurat pekerja-pekerja dia? Tak boleh. Pekerja anak Islam kena jual arak kepada orang bukan Islam. Tengok, dalam negara Islam kita tak apalah, dah dia kajian istilah negara Islam, kita kata negara Islam. Tapi kenapa anak orang Islam tak boleh beramal dengan agama mereka sendiri dalam sudut berpakaian saja? Benda lain banyak lagi. Ini contoh. Jangan marahlah orang kata baik. Contoh ya, tapi usaha-usaha ni kena ada. Sama juga sebahagian daripada sahabat-sahabat yang kita yang bekerja di pejabat kesihatan pun ada halangan. Itu yang kerajaan, yang swasta hadis wala haraj. Yang swasta banyak lagi dah cerita kan. Nak kata apa? Perkara yang keempat, wajib secara individu ataupun jamaah bekerja untuk Islam ini, tanggungjawab beramal dan bekerja untuk Islam dilihat dari sudut kewajipan syarak adalah satu tanggungjawab ke atas individu fardi, sama seperti kewajipan dan tanggungjawab syariat yang lain, di mana ganjaran pahala diberikan apabila dilaksanakan tanggungjawab tersebut dan dibalas dengan dosa apabila ia ditinggalkan. Saya bawa dalam ayat Quran yang banyak dalam ayat ini, kita tengok kullu nafsin bima kasabat rahinatun, setiap diri akan bertanggungjawab di atas apa yang diperbuatnya. Surah Al-Muddathir 38. In ahsantum ahsantum. Jadi banyak ayat-ayat dalam kitab ini boleh kita baca, supaya orang-orang Islam itu semuanya turut serta dalam kerja-kerja membina masyarakat dan memakmurkannya, iaitulah membina kehidupan masyarakat atas dasar kebenaran al-haq dan memakmurkan dengan kebaikan. Maka Islam telah menentukan ke atas setiap orang Islam tanggungjawab memberi khidmat dan pengorbanan mereka untuk Islam mengikut batas kemampuan masing-masing, selama mana insan itu berada dalam keadaan baligh, aqil, yang sehat dan ada kemampuan. Dari pengorbanan seperti ini akan menjadikan masyarakat Islam itu sebagai sel yang hidup dan bernyawa dalam badan. Setiap individu dalam masyarakat itu akan memberikan sesuatu, malah mereka berlomba-lomba untuk berkorban. Jadi kita lihat pengorbanan yang mesti dilakukan ini banyak.
Dari kenyataan di atas jelaslah bahawa kewajipan beramal dan bekerja untuk menegakkan Islam oleh individu adalah sama seperti kewajipan syarak yang lain, iaitu salah satu kewajipan Islam. Cuma bila kerja individu ni terhadlah. Yang pentingnya ada niat, ada usaha yang mereka lakukan. Oleh kerana beramal dan bekerja untuk Islam adalah kewajipan individu, dari sudut ini maka ia juga satu kewajipan secara jama'i, secara organisasi, bila dilihat dari sudut tanggungjawab gerakan dan dari sudut pelaksanaannya. Kenyataan ini dibuktikan oleh realiti-realiti yang berlaku dan keadaan-keadaan yang pada dasarnya tidak dapat dipertikaikan lagi antara realiti. Contoh yang dibuat di sini beberapa perkara. Sebenarnya taklif atau tanggungjawab beramal dan bekerja untuk Islam adalah satu tanggungjawab yang sangat berat untuk dipikul oleh orang perseorangan, kerana matlamat amal Islami itu adalah untuk meruntuhkan jahiliyah. Jadi nak runtuh jahiliyah ni tak boleh seorang, dia kena mesti dengan bergerak secara jama'i, secara berkumpulan. Jadi secara umat Islam semuanya kena bangun, tapi dengan seorang-seorang yang akhirnya fi'ah takwin al-usrah, timbul satu kelompok, dan kelompok inilah yang akan mendesak, yang akan mengajak manusia supaya kembali ke jalan Allah. Yang kedua, sesungguhnya kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menghadapi serangan jahiliyah dan kemudiannya menegakkan masyarakat Islam serta mengembalikan kehidupan mengikut lunah-lunah Islam merupakan dalil dan bukti bekerja secara jamaah untuk menegakkan Islam adalah wajib. Jadi Nabi tak buat kerja seorang dia suruh para sahabat, dia suruh semua orang menyertainya. Karena itulah tak boleh kita kata aku nak kerja seorang-seorang, tidak. Yang ketiga, selain dari amal dan gerak kerja untuk menegakkan Islam dipenuhi dengan halangan ranjau dan duri, ujian dan cobaan, halangan-halangan yang menunggu di jalannya sangat banyak. Kuasa-kuasa asing yang saban waktu menunggu kesempatan memukul umatnya adalah banyak. Semua cabaran ini menuntut kewujudan sebuah jamaah, satu kumpulan Islam yang menyeluruh dari sudut kualiti dan kuantitinya untuk menghadapi segenap peringkat amal, suasana persekitaran serta kemungkinan-kemungkinan yang menentang. Karena itulah dalam Islam yang pertama sekali kita tengok arahan berjamaah ni bila? Waktu nak salat. Salat berjamaah. Salat jamaah ni bukan tuntutan yang kecil. Karena itulah kita nak tengok satu kaum tu kuat apabila jamaahnya kuat. Ni kita boleh cakap ya jamaah kuat ni. Ramai orang duk tulis kalau semaya subuh macam semaya jemaah, kuatlah Islam tu. Bila tanya orang menulis tu, kau pergi ke tak? Dia sendiri pun tak pergi juga. Dia tulis je. Tulis teori je. Ini dia panggil Islam dakwah teori. Tak jadi. Dakwah kita bukan sekadar teori, tapi mesti amali. Kita yang menunjukkan bahawa kekuatan itu duduk di situ. Pasal itulah tengok dalam solat kita ni, kalau kita belajar betul-betul dari sudut sistem dia, macam nak pergi berkawat tentera. Rapat duduk Allahu Akbar. Disiplin cukup tinggi dalam salatul jamaah sendiri. Cuba kita belajar dari sudut kekuatan Islam dari sudut salatul jamaah. Firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran syariat Islam. Jangan. Jadi kita kena bantu bila tengok takwa, tolong. Apa saja kebajikan yang kita kena buat, inilah yang kita nak, supaya barulah kita rasa kita kuat. Kerana Islam ini duduk di atas kekuatan yang ditunjuk oleh para pengikutnya. Orang nampak kalau kita lemah ya, orang buat apa pun lemah. Orang pukul negara Islam pun tak ada tindakan apa-apa. Tengok apa yang berlaku kepada umat Islam di negeri-negeri yang ditindas. Apa tindakan kawan-kawan dia negara-negara Islam yang kaya raya? Apa tindakan? Ada persidangan-persidangan dipanggil OIC. Sidang tak persidangan dia orang ni? Sidang. Oh, kemuncak sana, kemuncak sini. Akhir sekali dia punya keputusan OIC. Apa benda tak hantar. Akhir sekali diberi kelonggaran dalam negara mereka. Pokok NGO yang apa ni, kerja-kerja kemasyarakatan ini bolehlah hantar kontainer barang pergi mana dekat musim sejuk ni, hantar kain selimut, hantar ubat-ubatan. Tapi dari sudut tindakan sebagai negara yang bermaruah, tak ada. Inilah kita lihat cukup dahsyat apabila tidak ada sistem negara itu tidak diletakkan di atas asas Islam,
maka sistem jihadnya sudah tidak ada, yang menyebabkan orang boleh lanyak, boleh ganyang kita. Kerana Nabi sebut dalam hadis yang besar, Nabi kata jihad tu sirwatu zanajihi, jihad bonggol yang paling tinggi atas huta siapa dia? Huta bonggol tu sirwatu zanam, iaitulah jihad fisabilillah. Jadi kerana itulah orang bukan Islam yang pertama sekali dia nak matikan daripada orang Islam ini jihad. Tak situ, tak benar. Berapa banyak negara-negara selepas daripada berlaku runtuhan WTC di New York tahun berapa tu? 2001. Kena ingat sejarah. Berapa banyak negara-negara Islam telah diberi arahan supaya hapuskan pelajaran jihad dalam silibus sekolah-sekolah. Saya duduk negara Arab pada waktu itu, kita tidak sangka semudah itu orang Arab. Selepas daripada tahun itu tak ada perkataan jihad dalam sekolah, tak ada. Dan NGO yang bekerja siang malam kumpul dana bagi bantuan kepada negara-negara Islam, NGO ini terpaksa kena duduk di bawah pemerintah masing-masing dan tidak bebas lagi menyalurkan maklumat, menyalurkan dana, kecuali melalui saluran-saluran yang agak ketat, yang memang sukar untuk sampai kepada masyarakat. Oh, susah. NGO nak bergerak pun payah, apalagi orang-orang lain. La ilaha illallah. Memang tekanan cukup hebat. Kuasa-kuasa dunia, kuasa besar menekan umat Islam, tapi kita kena tahu Islam ini ada tuannya, yang Allah SWT akan bela umat Islam. Yang kelima, perkara yang kelima, prinsip yang kelima menunjukkan bahawa kewajipan kita bekerja untuk Islam ini, iaitulah ganjaran jihad adalah untuk mujahid itu sendiri. Man jahada fa innama yujahidu nafsih. Siapa dia berjihad, pahala boleh kat kita. Jangan kata aku 20 tahun dah berjihad, kempen orang suruh masuk Islam, ajak orang suruh pergi masjid, buat tu buat ni, tapi tak benar-benar juga. Lah, Allah Ta'ala tidak akan tanya memenang ke tidak, yang dia tanya bekerja ke tak bekerja. Jadi sekarang ni kita kena bekerja. Berapa ramai sudah orang-orang yang tak solat kerana kita? Berapa ramai orang bukan Islam sudah Islam kerana kita? Berapa ramai orang yang jauh dengan masjid sudah mari masjid kerana kita? Cuba buat senarai untuk kita ya. Jangan pula esok bawa tweet senarai sini. Tengok kejayaan saya dalam kerja dakwah. Tak payah. Sebenarnya keluar dalam Facebook dah dia tadi. Saya sahut cabaran Abu Anas malam. Ini kerja saya 20 tahun dalam bidang dakwah. Dah ada begitu. Tak usahlah duduk senarai kan. Allah Taala ada senarai kan, malaikat dah catat semua. Tapi kita senarai untuk motivasi kita bergerak ke arah yang lebih cergas, yang lebih aktif lagi. Kalau tidak, tak berjalan kita. Yang pertama, tengok, sejak awal-awal lagi para petugas yang bekerja untuk Islam mestilah memahami secara mendalam bahawa mereka lah yang sebenarnya memerlukan Islam. Kita perlu pada Islam, Islam perlu pada kita. Islam itu hak Allah. Jadi kita perlu Islam, menompang Islam ini, menaik bahtera Islam, orang yang akan selamat. Ini istilah dia. Sewaktu mereka bekerja, berjihad dan berjuang, berarti mereka bertindak membersihkan diri dan jiwa mereka sendiri, di samping menunaikan sebahagian dari hak-hak Allah ke atas mereka, supaya memperolehi ganjaran dari sisi Allah di hari kiamat nanti. Hari di mana pandangan menjadi tunduk merendah diri, hati menjadi bergetar kerana dilanda ketakutan ditimpa azab. Mereka inilah yang beruntung sekiranya mereka marah beramal, dan mereka lah yang rugi sekiranya mereka mundur dan berpaling. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man jahada fa innama yujahidu nafsih innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang berjihad, sesungguhnya ganjaran ia berjihad adalah untuk dirinya sendiri. Kita buat kerja, dapatnya kita. Kadang-kadang kita tak nampak kita dapat habuan dunia, tak nampak orang lain yang duk kaut, biar dia dapat dunia, kita dapat lanal akhirah. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini. Surah Al-Ankabut ayat 6. Dan Allah Ta'ala beri amaran di akhir surah Muhammad, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan jika kamu berpaling, nescaya Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu. Maknanya Allah Ta'ala beri peluang pada kita berdakwah, kita buat kerja. Akan datang orang lain buat kerja. Hari ini secara realiti kita bercakap, orang panggil cakap adik-beradik, anak-beranak. Pendakwah kepada non-Muslim, mari daripada mana? Mari daripada dia sendiri. Tak? Asalnya dia sendiri pun bukan Islam, Hindu ke, Kristian ke, apa agama ke, Majusi ke, dia sendiri itu tak ada dalam agama. Tapi bila dia masuk Islam, dia pun yang menjadi pendakwah pada. Maknanya orang Islam sendiri tak buat kerja, yang buat kerjanya orang lain yang Tuhan hantar mari kepada dia. Saya masuk dalam satu seminar tentang dakwah.
bangun sahabat kita. Biasanya orang baru masuk Islam dia panggil brother ni. Bangun brother ni cakap, Allah Taala nak malukan tuan-tuan dengan kehadiran saya di sini. Saya kata subhanallah, sedap dia pukul. Tunduk ya kita. Allah nak malukan tuan-tuan yang ada bertaraf ustaz, ada imam, ada doktor, ada tu, ada ni, dengan saya yang tak ada apa ni. Baru masuk Islam, baru belajar Quran, tapi dia telah bekerja mendakwahkan orang bukan Islam dan mendakwah balik orang Islam yang jauh dengan masjid. Apa dia pula pergi bekerja berdakwah. Sahabat saya tak malu nak sebut, nama dia Muhammad Michael. Saya pergi, kalau siapa pergi Kota Baru, saya syorkan supaya pergi ziarah sahabat saya ni. Dia punya tempat dia Islamic International Information Center, betul-betul dekat dengan Masjid Muhammad. Dia pergi ziarah dia, bagi sumbangan setakat mana yang kita mampu. Muhammad Michael mari daripada negara Ghana, hitam orangnya, orang negro Afrika, mari duduk di Kota Baru, bekerja siang malam untuk dakwah orang bukan Islam pada masuk Islam. Berapa ramai orang putih, orang Perancis mari ke Kota Baru masuk Islam kerana dia. Kita orang Kota Baru kodok mari jamu roti canai dengan tai itik kepada orang mari. Tahu tai itik tu nama kuih di Kota Baru, jangan salah faham. Itu yang kita pandai jamu, pandai buat. Tapi bekerja menarik orang boleh pada orang lain. Allah Taala sebut, wa in tatawallau, kalau kamu tak buat kerja, orang lain mari tolong buat kerja kat kita. Sekarang ni kita jangan peluang yang ada. Tuhan nak bagi pahala yang kita. Allah nak bagi pahala kepada kita. Siang dan malam bekerja untuk Islam ini dalam skop kemampuan yang kita ada. Jangan pula mari orang pelekeh kita. Awak bukan ustaz, kenapa buat kerja dakwah ni? Subhanallah. Ya, awak ustaz tu kerja apa duk buat? Duk jual MLM pagi petang kan? Jadi orang lain yang akan mari bekerja. Bukan semua ustaz ni, saya pun ustaz juga, tapi nak ceritanya kadang-kadang ustaz ni sibuk lah, tengah-tengah duk mengajar tu akak air jampi dia ni. Ni siapa tak minum air ni buat, kata anak dia pun tak boleh 5A juga. Cakap buat banyak, itu jadi masalah. Kita kadang-kadang tidak fokus kepada tugas kita yang sebenar, kita pergi kepada lain. Jangan duk cari pasal lah, marah orang kata gitu kan. Baik, tugas jihad ini tugas semua, bukan tugas orang tua orang ni. Yang kedua, mereka juga mesti memahami bahawa nilai dan harga diri mereka sebenarnya adalah kerana pegangan mereka kepada Islam. Tengok, kita perlu kepada Islam, kita izzatuna, kemuliaan kita duduk di mana? Apabila kita berpegang pada Islam. Mereka tidak mempunyai apa-apa nilai sekiranya tidak bersama Islam. Kemudian kemuliaan dan ketinggian mereka yang sebenarnya tidak akan tercapai melainkan mereka mengembeling tenaga dan melibatkan diri di dalam gerakan yang memperjuangkan Islam ini. Kita kena wajib, kita kena apa sajalah NGO Islami ini mesti kita kena sertai supaya kita rasa kuat. Kalau buat seorang tak mampu kita. Ada kadang-kadang saya tengok orang ni, dan masing-masing gerakan-gerakan Islam ni sebenarnya lengkap melengkapkan orang lain. Ada orang kerja dia masuk hutan, pergi pak orang asli. Kerja dia ada tu. Dia keluar, dia masuk, keluar masuk. Ada orang kerja lain pula, kerja dia cetak buku, menyebarkan dakwah. Ada yang lain pula cari makanan untuk orang pakai miskin. Ada orang tu tak main dah, dalam negeri tak main. Rohingya, Palestin, Syria, kerja dia. Jadi kalau semua ni bergabung, bersatu, tidak kata awak tak buat kerja, saya buat kerja, lah, masing-masing lengkap melengkapi, kita akan jadi harmoni dan kekuatan kita akan jadi kuat. Masing-masing ada tugas dan peranan. Jadi pergabungan kita dalam gerakan-gerakan Islam ini satu perkara yang besar. Yang ketiga, para petugas amal Islami juga mesti menyadari bahawa terus kekal bersama dengan umat Islam, dengan jamaah Islam adalah syarat bagi mendapat pendirian yang teguh, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama ya'kulu zi'bu minal qanamil qasiyah. Jadi Nabi kata, apabila hadis ni panjang, saya nak baca kabih hadis. Nabi kata tidak ada orang yang duduk dalam satu kampung, tiga orang dalam satu kampung, tetapi mereka tidak mendirikan salatul jamaah, illa stahwaza alaihimus syaitan, maka syaitan akan menguasai mereka. Jadi kalau kita duduk satu kampung ni, berapa ribu ahli qaryah kita, berapa ribu? Ramai kan? Kalau nak bagi dengan surau kita ni 4 kali ganda lagi tak cukup kalau mari semua kan. Maka kita yang boleh mari ni, tak apalah kita bantu kawan-kawan kita, sebab dengan kedatangan kita ini. Masa itulah saya cakap kepada orang yang tak pergi masjid ke surau, kamu ni kena banyak derma kepada ahli surau. Kalau satu kampung qaryah ni tak ada orang siapa solat di masjid kita ni, semua ahli kampung berdosa. Jadi pasal itulah kalau kita tak sempat nak pergi, kita kena gaji pakcik-pakcik yang dah pencen yang lama ni,
Pakcik seorang ni jadi Bilal, yang seorang jadi imam, yang dua orang lagi jadi makmum belakang, kerana dia melepaskan fardu kifayah dalam kampung tu. Bagi allowance kat dia, allowance hidupkan surau. Tak boleh. Kita cadangkan berapa orang nak. Jadi ni dia orang petikai pula, gaji dia solat sebab dia ada gaji. Orang lain tak ada gaji tak pergi lah, tak boleh macam tu. Jadi kita kena tak payah bayar lagi lah. Yang pentingnya kita nak syukur, terima kasih kita kepada mereka kerana mereka telah melepaskan kewajipan yang tersebut. Tengok Nabi sebut sini, 3 orang duduk dalam satu badui, satu kampung yang tidak didirikan salatul jamaah, illa stahwaza alaihimus syaitan, syaitan akan menguasai mereka. Jadi berapa banyak syaitan menguasai kampung-kampung yang tak ada salat jamaah ni. Jadi alhamdulillah orang yang boleh hidup salat jemaah ini orang yang sepatutnya orang kampung tu kena kredit kepada dia orang ni. Dah patut saya tak sempat pergi, tapi ini duit sebulan 200 300 bagi ke tabung masjid kerana telah menyelamatkan mereka daripada dikuasai oleh syaitan. Nabi kata apa sini? Serigala itu akan memakan kambing-kambing yang duduk bersendirian. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sentiasa memberi peringatan kerana peringatan itu akan memperingatkan orang mukmin. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridun wajha. Jadi kita kena bersabar, duduk bersama-sama dengan orang sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala pagi dengan petang. Jadi ini semua arahan-arahan Allah Ta'ala kepada kita. Yang keempat, para petugas amal Islami juga mestilah benar-benar memahami mereka bahawa mereka beramal dengan bekerja semata-mata kerana Allah dan berjihad fisabilillah. Kalau kita dapat kemenangan, kita dapat tengok hasil kerja kita berhasil, alhamdulillah. Tapi kalau tak dapat hasil, kita yakin dan percaya semua gerak-geri kita dicatat oleh para malaikat yang ada ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya jalan inilah jalan pembersihan jiwa, penyucian hati dan pengawalan diri, jalan kerahmatan dan kemuliaan, jalan kesabaran dan ketetapan, jalan kebebasan dan kehormatan, dan jalan kebenaran dan keikhlasan. Tapi jalan ini kita kena ingat banyak cabaran. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, Allah Taala akan mencukupkan keluarnya. Kita tak tawakal kita tinggi pada Allah Azza wa Jalla setelah kita berusaha untuk melaksanakannya. Jadi setakat itulah perbincangan kita, 5 prinsip yang menunjukkan kepada kita bahawa wajibnya seorang itu bekerja untuk Islam. Tak kiralah dalam bidang apa sekalipun, orang yang boleh dalam bidang pendidikan, orang yang boleh bekerja dalam bidang politik, orang yang boleh bekerja dalam bidang ekonomi, dalam bidang dakwah, dalam apa saja perkara, tak boleh kita biarkan mereka bekerja. Baiklah, itu di antara perbincangan kita. Kita akan sambung lagi dalam perbincangan seterusnya dalam bab yang ketiga, peranan dan ciri-ciri persediaan gerakan Islam yang patut kita sertai itu dalam perbincangan yang akan datang. Ini ada satu soalan, jelaskan tentang selemah iman. Adakah ianya mencegah suatu kemungkaran dengan hati itu yang dikira selemah iman? Bagaimana pula bagi mereka yang tidak berusaha walaupun dengan hati? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan hadis tadi, biadihi, yang pertama sekali dengan tangan. Tak mampu dengan mulut, dengan lisan, tak mampu juga dengan hati. Dengan hati ni dia kira peringkat yang paling lemah. Pasal tu saya kata tadi, ada lagi dalam riwayat walaysa wara'a zalika, selepas daripada hati tak ingkar kemungkaran, maka ketika itu tidak ada lagi iman dalam hati manusia. Ini maknanya dia panggil ingkarul qalbi ni. Ingkar dengan hati ni adalah martabat yang paling rendah sekali. Jadi siapa yang tak ingkar kemungkaran walaupun dengan hati, maka orang itu duduk terkeluar daripada kumpulan ini, kumpulan pencegah kemungkaran, penyuruh kepada makruf. Tapi kita jangan kata orang ini tak cegah, mana tak ada iman lah. Nak menafikan aslul iman itu tak mungkin. Iman dalam hati seorang manusia itu tak ada, tapi dalam bidang ini maka dia tidak ada. Pasal itulah para ulama, Al-Imam Nawawi contohnya, dalam ketika menjelaskan isu ziyadatul iman, iman itu naik dan turun, iman bertambah berkurang. Bila iman betul bertambah, bila kita bekerja, beribadat banyak, bekerja amru bil ma'ruf, iman kita naik. Tapi kalau kita lemah, asyik duduk tidur saja, sekali-sekali pergi tengok heavy metal juga jarang-jarang, dah, maka itu kemungkaran telah masuk dalam jiwa kita. Sayang juga kepada benda-benda mungkar, maka iman dia akan turun. Kita kena ingat,
Ini turun naik ini, pasang surut iman ini sentiasa digilak. Bagaimana nak gilak dia? Nak gilak dia, yang pertama sekali, mari dalam majlis macam ni, salatul jamaah, kamu duduk dalam majlis ilmu, duduk dengan majlis zikir, kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan baca Quran dan bertadabbur Al-Quran. Ini semua menaikkan tingkat naik. Coba tuan-tuan tengok dalam YouTube satu-satu daripada tajuk yang saya dah ceramah. Tajuk dia menguatkan lemah iman dan bagaimana penawarnya. Ada 10 ciri-ciri bagaimana nak meningkat naik iman kita. Tuan-tuan boleh realiti benda ni. Saya dah sebut di sebelum Ramadan dulu, kadang-kadang kita masuk Ramadan lemah iman kita, tak semangat. Tahun ni macam manalah, dia panggil mood Ramadan tu tak kuat kan. Pergi masjid juga tapi tak begitu. Ada kalau kita nak masuk Ramadan tu kita dah semangat dah. Quran dah berapa kali habis kesak debu dah nak baca Quran saja dah. Semangat dia punya dah. Jadi ada kalanya kita masuk dalam keadaan hati kita tu. Sama juga waktu malam. Kadang-kadang kita pukul 5 pagi tu bangun. Senang je pagi. Tak ada sakit kepala lah apa. Ni dok kadang 5 minit kan bangun juga tapi 5 minit duduk termenung dekat tandas. Macam nak gosok gigi pun dah. Sampai isteri tanya, "Gosok gigi dah?" "Dah lagi." Ambil wuduk dah, duduk termenung situ. Bangun. Itu kadang-kadang dia perasaan itu. Jadi bagaimana nak gila iman, bagaimana nak ceriakan keimanan dalam hati manusia ni, iaitulah dengan peringkat, dengan cara-cara yang kita buat tadi. Mudah-mudahan dengan sentiasa kita baca, tengok siyarul salihin, baca secara orang-orang yang saleh, akan menambahkan keimanan kita, kekuatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah kita kena sentiasa bacalah, cari buku-buku yang sahih. Tapi cerita-cerita orang soleh ni banyak masuk benda yang pelik-pelik. Kadang-kadang tu kita kena orang Melayu pula, bisa tak sah ni. Kalau bisa, kalau dia berjalan terbang selalu. Allahu akbar. Sekali duduk atas pokok, sekali duduk atas tu. Kita tengok bisa. Nah, kita nak tengok kekuatan orang ini duduk di mana? Duduk daripada ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi setakat itu dahlah perbincangan kita. InsyaAllah kita sambung dalam perbincangan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.